Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kata Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul dan berjumpa di surau ini untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan sebelum Ramadan. Ramadan itu kita tazkirah Ramadan. Kira Syawal tak ada kuliah lah. Ada kuliah bulan lepas? Ada? Mana tak ingat? Ada? Mana tak? Last month. Oh, sempat mana lah. Okey. Saya banyak surau di Syawal tak ada kuliah. Dia baru start bulan. Baik, dan dulu kita dah masuk kepada bab yang pertama daripada kitab Taharah. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, dah bersama dalam pengajian kita. Itulah bab air, babul miyah. Bab air, babul miyah. Miyah tu air lah ya. Mak air juga Ustaz. Mak tu singular. Mak itu air ya. Lepas tu kita baca Quran, kita banyak jumpa ayat-ayat tentang air. Ya. Ma, al-ma itu air. Tapi dia singular lah, itu yang singular. Satu. Kalau kita nak sebut air satu saja, kita kata ma. Kalau mia dia plural, dia banyak ya. Air dalam satu bekas kita panggil ma. Tapi kalau air dalam banyak bekas kita panggil mia. Itu saja beza dia ya. Babul miyah maksudnya bab air-air. Kerana dalam bab ni kita bukan hanya bincang satu jenis air, tapi beberapa jenis air. Sebab itu kita sebut secara plural babul miyah, the chapter of waters. Baik, jenis-jenis air secara amnya dulu saya dah sebut. Tiga yang pertama tu air suci menyucikan, air suci tapi tidak menyucikan, dan air najis. Tiga yang pertama itu dalam nota tu lah ya, kalau ada nota, ialah kategori terutama air, klasifikasi air ya. Anwa'ul miyah, the types of water, masalah kita ya. Adapun yang di bawahnya itu adalah jenis-jenis air yang tertakluk kepada hak atas. Saya sekalikan, mana dia tak sama tu ya. Nak mudahkan nama pun nota ya. Dan kita dah kongsi tentang jenis air yang pertama, itulah air suci menyucikan. Air apa Imam ya? Air mutlak tak nak, dah biasa dengar. Air apa? Itu Melayu yang saya sebut dulu. Satu perkataan saya kata ingat. Nanti kalau balik hafal. Saya pak bantu lupa. Air apa tu? Tengok tak ingat dah ya. Tahur. Tak pernah dengar? Bukan Tauhud. Tauhud tu sembah berhala. Tahurun. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Surah Al-Furqan ayat 48. Dan kami turunkan daripada langit itu air yang tahur. Tahur tu air mutlak lah. Tapi mutlak ni tuan-tuan dah biasa dengar. Daripada kecil balik tua, boleh sebut tua. Saya muda lagi Ustaz. Veteran dah. Mutlak pun boleh juga ya. Tapi istilah yang biasa digunakan juga dalam fiqh ialah air tahur. Hatta dalam Quran pun Allah Taala tak sebut air mutlak ya. Allah Taala sebut air tahur. Anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Itulah air yang suci menyucikan. Kita boleh sebut tahur, kita boleh sebut mutlak, kita juga boleh sebut tahir, mutahhir. Tahir
mutahhir. Sama saja. Kalau sebut tahir saja tak boleh. Dia kena tahir, mutahhir. Itu sifat kepada tahur dan juga sifat kepada mutlaq. Boleh ingat tahur. Tambahlah sikit ya. Itu tujuan kita belajar supaya kita reti sikit. Kalau sebelum ni tahu air mutlak saja, bukan air tahur. Bukan tahur. Tahur tu tak dalam. Orang Kelantan kata tahur. Cetik tahur, air tahur. Ni air tahur. Dan saya dah juga berkongsi dengan tuan-tuan, air yang suci menyucikan ialah air yang paling top sekali, air yang level yang paling tinggi sekali, di mana air ini air yang boleh digunakan untuk kita bersuci, sama ada daripada hadas, kecil baik, besar baik, ya, ataupun daripada najis. Tak salah, najis kecil kok, najis sedang kok, najis walas apa. Itu kita bincang dalam bab najis ujung nanti. Bab najis ni ujung-ujung sekali, babun najasat, ya. Bab yang ke-10 sebelum bab haid dan nifas di ujung. Tapi kita akan lalui jugalah sedikit demi sedikit, kita akan sentuh juga, ya. Air tahur, air suci mensucikan, air tahir mutahhir ataupun air mutlaq, sama saja. Itulah air yang boleh kita guna untuk kita bersuci, sama ada daripada hadas ataupun daripada najis. Hadas ni ada hadas kecil, yakni wudu, ataupun hadas besar, yakni mandi wajib. Bila sebut mandi wajib, sama ada mandi junub, janabah. Allah kata fa in kuntum junuban fatahharu. Orang yang berjunub, tahu junub ya? Yang telah bersama dengan isterinya. Ya. Faham ya? Ataupun haid. Tak kisahlah pun dia haid 1 hari ke 2 hari ke. Tapi secara ghalibnya wanita haid 6 atau 7 hari. Ya. Tahayyati fi ilmillah sittata ayyamin aw sab'ah. Ya. Nabi sebutlah hadis Bukhari atau Muslim daripada Fatimah binti Abi Hubaysh, bila dia istihadah, Nabi suruh dia, tak tahu kan bila istihadah ni keluar darah manjang. Jadi nak tahu bila haid tu. Jadi kamu kena tahulah. Kebiasaannya kamu keluar haid ni bila? Di awal bulan, di tengah bulan, di ujung bulan. Dan Nabi kata kamu ambillah 6 atau 7 hari. Selain daripada itu kamu kena solat istihadah kan. Jangan kata asal istihadah je tak solat. Banyak perempuan dia tidak tahu. Keluar darah je tak sembahyang. Padahal bukan haid. Dia kena sembahyang. Ya. Saya pun ada experience, isteri saya pernah istihadah 6 bulan lamanya. 6 months. Jadi kita kena pastikan waktu dia haid tu dia tak sembahyang, ambil 6 atau 7 hari. Tapi ada kaedah. Itu kita akan bincang dalam bab haid dan nifas, ya. Jadi 3 cara secara baik. Jadi haid ataupun nifas, perempuan yang baru melahirkan anak, keluarlah darah, ya, maksimal 60 hari lah, ya. Sebagai ulama kata 60 hari, sebagai ulama kata 40 hari, ya. Mazhab Syafi'i 60 hari. Sebenarnya mazhab Syafi'i ada 2 fatwa, satu 40 hari, satu 60 hari. Tapi yang majoritinya 40 hari, 40 hari, ya. Baik. Jadi air ini kita boleh gunakan, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam beberapa ayat Al-Quran tentang air ini, kerana ini air yang paling bagus sekali untuk kita guna bersuci tadilah, ya. Boleh minum tak? Minum tu lain cerita. Itu tak termasuk dalam konteks. Jadi kita kata air mutlak, air tahur, air tahir mutahhir, the highest level, level atau jenis yang paling tinggi sekali dalam fiqh, bukan maksud boleh minum, bukan bersih, itu lain. Ini dia suruh kita nak bersuci. Habis lepas tu kita dah bincang itu. Tuan-tuan kena ingat ayat Quran surah Al-Furqan ayat 48, dan ada lagi beberapa ayat yang lain. Hadis Nabi, hadis terpenting itulah hadis Bi'ri Buda'ah. Saya dah baca pada tuan-tuan dulu. Itu juga hadis terpenting sekali. The most important hadis tentang air suci menyucikan. Ya. Di mana Bi'ru Buda'ah merujuk pada satu telaga nama Buda'ah. Telaga ni orang buang macam-macam kat dalam. Orang buang kotoran, ya. Orang buang sampah,
Hatta orang buang daging anjing dalam tu. Kau sembelih anjing tu, lempar tulang anjing dalam tu, lempar kepala anjing dalam tu. Kalau kita tak guna dah. Ya. Tapi Nabi berkata al-ma'u tahurun la yunajjishu syai'. Air ini suci sebagaimana ia tidak dinajiskan oleh sesuatu. Maksudnya as long as kita nampak dia bersih, maka dia tidak ada masalah. Baik. Sebetulnya air telaga memang lebih dua walaupun, ya. Betul tak? Air banyak kan. Malam ni kita nak masuk ayat kedua, itulah air suci tapi tidak menyucikan. Ya, air suci tapi tidak menyucikan. Hak ni dia panggil tahir. Hak tadi tahur. Hak ni tahir. Hak tadi tahur ataupun tahir, mutahhir. Mutlak. Hak ni tahir saja. Tahir saja. Yang kata tahir mutahhir, tahir saja. Tahirun artinya suci. Tadi suci menyucikan. Tahur, tahir, mutahhir, mutlak maksudnya suci menyucikan. Hak ni suci saja. Ya. Maksudnya air itu bersih, okey, tapi ia tidak boleh digunakan untuk kita bersuci. Tak boleh digunakan untuk kita berwudu, tak boleh digunakan untuk kita mandi wajib, dan of course tak boleh juga digunakan untuk menyucikan najis. Di sisi sebahagian ulama termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia agak ketat dalam bab taharah. Dalam bab bersuci ni mazhab Syafi'i antara mazhab yang paling keras sekali. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah bila dia karang Fiqhul Ibadah, The Science of Worshipping. Ini ulama Mesir. Nak tahu kenal lah Qaradawi. Saya pernah bersama beliau pada tahun 1996 di Pusat Islam Malaysia di Kuala Lumpur. Satu hari bersama beliau dalam forum berkaitan dengan ekonomi Islam masa tu, ya. Masa tu dia dah tua, nampak macam tua sangat. Tapi itu 25 years ago. Kalau ni lagi tua pun, nampak dalam YouTube macam muda lagi. Tapi tengok ke depan kan, tua. Masa tu dia bertongkat kan, dalam pokok-pokok. Tua tu Qaradawi. Masa tu dia baru umur 60 lebih. Sekarang dah 80 lebih dah, dekat 90 nama dia tu. Walaupun dia ulama Mesir, dan kita tahu ulama Mesir ni memang majoritinya adalah bermazhab Syafi'i, mazhab mainstream, dan yang rasmi di sana pun mazhab Syafi'i. Mereka dalam sekedaraan saja. Tapi beliau dalam buku itu juga mengkritik tentang mazhabnya sendiri, itulah mazhab Syafi'i, di mana katanya inna mazhab Syafi'i min aqsal mazahib fi bab taharah. Mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang paling keras dalam bab taharah, dalam bab bersuci. Dia agak keras ya. Tapi tak apa. Balik pada yang tadi, air suci menyucikan, ya. Dia suci tapi tidak menyucikan. Kenapa Qaradawi kata begitu? Kerana di sisi mazhab Asy-Syafi'i, air yang suci tapi tidak menyucikan. Mana tak boleh guna untuk wuduk dan mandi wajib. Bukan sekadar itu, tak boleh buat cuci najis bahkan. Macam keras sikit air. Adapun sebahagian bahkan majoriti para ulama membenarkan air yang tidak menyucikan, tapi dia suci untuk digunakan dalam hak hewan najis. Bolehlah buat suci najis. Sebab najis-najis ni selagi mana hilang baunya, warnanya, rasanya, walaupun kita cuci bukan dengan air mutlak, kita cuci dengan air lain. Air sirap ustaz, jangan air minuman. Sebab air minuman ni teramat-amat makruh digunakan untuk menyucikan najis, kerana ia adalah minuman, benda yang dihormati. Makanan minuman ni benda yang dihormati, ada keberkatan padanya, maka tak boleh digunakan untuk menyucikan najis. Ya. Jangan buat contoh air sirap, buat contoh air lain lah. Air yang tidak menyucikan ni banyak, macam air mustakmal ataupun air yang tidak bersih, ya. Tapi dia tidak najis. Cuma air nak buat bersuci tak boleh lah, nak buat wudu tak boleh, tapi buat benda lain boleh. Ya. Baik. Jadi dia ketaklah, dia kata najis pun tak boleh suci juga. Dia kena air mutlak baru boleh buat suci najis. Dia agak ketat, ya.
Tapi majoriti membenarkan. Ala kulli hal, air suci menyucikan ini, dia suci tapi dia tak boleh untuk, tadilah tak boleh buat mandi hadas dan tak boleh untuk menyucikan najis juga. Kita ambillah kalau tengok bahasa Syafi'i itu tak boleh menyucikan najis juga. Dan air yang seumpama ini banyak sekali. Hak nombor satu sekali, of course lah air-air yang diminum, yang disebut sebagai al-masyrubat, air-air yang diminum. Ya. Air sirap, air laici, air apa-apalah ya kita minum. Ma'ul fawakih, air perahan daripada buah-buahan. Ma'ul syajar, air keluar daripada pokok-pokok, daun-daun kayu yang diperah atau sebagainya. Itu semua adalah air-air yang suci. Boleh jadi kita boleh minum atau guna untuk hal yang lain, tapi untuk berwudu tidak boleh sama sekali. Tapi ada air tuan-tuan di bukit-bukit, dia keluar daripada akar-akar kayu dan dia bersih, itu boleh. Ni air perahan daripada pokok, air tebu. Orang kata ataupun dalam fiqh dia kata ma'us syajar, air yang dikeluarkan daripada pokok-pokok. Tak tahulah macam mana ya. Dalam konteks ni kita nampak macam air tebu. Orang pokok tu air suci, bahkan kita buat minum, tapi dia tidak menyucikan. Ma'uz za'faran, air laut ada kat sini. Nanti saya komen sikit. Ada sebab tu saya masuk air laut tu. Sebenarnya air laut dia dalam konteks air tahur, air mutlak, tapi saya tulis tu sebab ada sikit sebanyak perbahasan secara ringkas. Saya akan sentuh. Tadi air kata apa tadi? Al-masyrubat, air yang diminum, the water that we drink. Ma'us syajar, air yang datang atau dikeluarkan daripada pokok-pokok kayu, batang-batang kayu, daun-daun kayu. Ya, minum gua, tak minum kau. Sama air kelapa tu, of course air daripada buah-buahan. Dan kita minum pula kan. Buat wudu tak boleh. Termasuk juga air nabis. Air nabis ni ialah air rendaman tamar. Orang Arab dia suka rendam buah-buah tamar. Dia suka rendam buah-buah gandum. Dia suka rendam buah-buah zabib. Dia rendam, 1 or 2 month jadi arak minum. Lepas tu memang najis lah ya, dah haram diminum. Kalau ni dia rendam 1 malam 2 malam, air jadi keruh buat minum. Katanya bagus untuk kesihatan, katanya lah. Tapi kalau sampai mabuk tak boleh, itu haram. Kalau ni hak kita rendam 1 hari 2 hari kan, ambil pati-pati dia kan. Itu dipanggil nabis. Dia special sikit. Kerana ada hadis Nabi membenarkan para sahabat berwuduk dengan nabis. Sebab itu yang standard dalam mazhab Hanafi, dia membenarkan berwuduk atau mandi wajib daripada air rendaman. Mandi wajib mungkin tak berlaku lah, tapi wuduk dia kata boleh daripada air rendaman tamar, nabis. Kerana ada hadis dia. Tapi sayang sekali hadis itu tidak sahih ya. Tapi kita fahamlah yang belajar fiqh ni, tidak semua pendapat yang distandardkan dalam satu mazhab itu boleh digunakan pakai. Tidak sama sekali. Ini standard dalam mazhab Hanafi ni. Tapi ulama-ulama Hanafi sendiri, sebahagian daripadanya bangkit menentang fatwa ini. Tak boleh dia kata. Kerana hadis ini tidak sahih. Antaranya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam syarah Ma'anil Asad. Dia tokoh mazhab Hanafi, tapi dalam bab ni dia kata aku tidak berada dalam mazhab ini. Kerana dia kata air buah-buahan kan. Air buah hadis itu tidak sahih. Tak sahih sama sekali. Ya, buat minum boleh, tapi buat wudu tak boleh. Jadi tak boleh air buah-buahan tadi. Air apa lagi? Air mustakmal. Saya tulis kat situ. Termasuk juga air suci tapi tidak menyucikan. Apa itu air mustakmal? Air ni tuan-tuan very familiar. Tuan-tuan dah biasa dengar. Bila sebut bab air saja, selain pada air mutlak, biasa nombor 2 dia air mustakmal kan. Jadi rata-rata kita orang Melayu banyak dah tahu sebut air mustakmal. Air mustakmal ni ialah air yang kita guna lebihan daripada air bersuci. Dia panggil al-ma' al-mufassil an-a'dha' al-mutawaddi' atau al-mughtasil. Air yang telah digunakan hasil daripada wudu atau mandi wajib. Kita ambil wudu, air niti tu, dipanggil air mustakmal. Ya, kita mandi wajib, air lebihan air yang menitik daripada badan itu dipanggil air mustakmal. Memanglah kita tak ada air ni, yalah, tak berlaku pun kita berwudu dengan air mustakmal.
Kita mandi wajib dengan air musta'mal. Sebab air seumpama ini kita tak sadar pun. Ya. Tapi mana tahu kan, kita tengah ambil wuduk, kat bawah ada orang tak ada air. Ambil berkat ke, lepas tu wuduk balik. Ataupun tak ada air, buat minum. Ada orang dia bagi nasihat. Orang tanya dia, anak saya ni nakal, macam mana saya nak buat ya? Dia kata balik ambil wuduk, tapi waktu zuhur dengan asar saja, waktu lain tak boleh. Lepas tu air basuhan muka dengan tangan kita tu tak ada, air lain tak boleh. Lepas tu bagi anak minum. Sial anak dia, sakit anak nonsense. Air dalam kolam rendam Ustaz? Air Al-Quran 6. Kenapa? Boleh ambil dulu. Boleh lah, dia 2 kolah lah. Boleh, okey. Syiah tu ya. Boleh, kita tengok dalam buku mazhab Syafi'i, boleh minum, bahkan digalakkan minum air lebihan wudu. Memang. Kita tengok dalam buku-buku standard mazhab Syafi'i, tidak semualah, macam buku Fathul Mu'in. Fathul Mu'in Nusantara Melayu famous juga. Kat seorang masjid ada letak terjemahan. Memang disebut digalakkan wastahabbu syurbu min fadlil wudu. Digalakkan minum air lebihan wudu. Kita jenis baca aja, tak belajar. Dia tak ada air wudu, dia buat minum. Air lebihan wudu tu memang digalakkan minum oleh sebahagian para ulama kerana ada hadisnya, walaupun bukan daripada Nabi tapi daripada Ali bin Abi Thalib, di mana dia meminum air lebihan wudu yang ada dalam bekas. Kita nak ambil wudu, air dalam bekas, dalam baldi ke dalam apa, kita berwuduk sebahagian, kita buat minum sebahagian. Tapi bukan air yang gugur daripada anggota badan kita ya, air yang lebih dalam bekas tu. Itulah maksud fadlil wudu, air lebihan wudu, bukan air lebihan kat anggota dia. Siap. Salah fatwa. Baik, Haji cakap dia air kolam, okey. Air kolam as long as dia tidak dimasuki najis yang merubah warna, bau dan rasa dia. Air yang tidak terlalu kotor. Tapi kalau air kolam yang terbiar lama, walaupun dia berubah, boleh. Dia kena tengok dia tu kotor macam mana. Tak apa, boleh je. Sebab air kolam ni dia lebih daripada 2 kolam. Air lebih daripada 2 kolam, selagi mana tidak ada warna, bau dan rasa atau tidak berubah hal seumpama itu, dia boleh kita gunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Boleh. 2 kolah ni sebenarnya 200 kilogram. 200 kilogram kalau timbangan. Kalau ikut timbangan dulu 100 kati Baghdadi. Ukuran dia liter dia 2 liter dia. Kalau berapa saya dah lupa lah. Kali 200 kilo berapa liter lah. Dia punya lebar dan dalam satu hasta berapa hasta saya lupa lah. Saya camat balik. Saya ingat 200 kilo je dengan 200 kati Baghdadi. Dia punya lebar dia berapa lah? Saya ingat 2. Nanti saya tengok balik. Saya tak ingat. Lupa lah. Berapa baldi? Berapa baldi? Oh, saya tak tahu baldi-baldi. Timbangan 200 kilo. 200 kilo. Tak, dia ada ukuran dia tu, yang meter tu saya tak ingat. Dulu dia tak pakai meter, dia pakai hasta. Saya ingat 2 hasta setengah kot. Nanti saya tengok balik. Saya ingat. Tapi kalau kolah-kolah yang tuan buat ni dah kira 2 kolah tu. Dah kira besar lah. 1 kilogram 1 liter. 200 kilo 200 liter lah. Macam tu lah. Boleh. Saya suka ambil wudu di kolam. Seriously. Saya kalau pergi ke surau atau masjid yang ada kolam, saya takkan guna air. Memang saya akan guna air kolam. Lagi satu, bagus juga kolam ni kalau ada ruang kan, kita buat kolam. Tapi banyak tempat tak ada ruang nak buat
rahimahullah. Dia menjimatkan air. Dia makan air. Tapi kena tengok jugalah. Zaman-zaman sekarang ni zaman penyakit pun tak bagus juga kolah ni. Pasal share. Tak bagus. Tengoklah, tengok. Kalau time-time biasa bagus. Kena tengok juga. Air kolah tak apa. Pasal air berkat orang kena ke apa. Jangan. Dia air macam air biasa je. Berkat tu di sisi Allah. Tapi tak bermakna bila air tu berkat, dia boleh menghalang penyakit. Tuan. Ya. Jangan salah faham. Memang kita tak nafikan air kolah ni insya-Allah ada keberkatannya kerana orang berwuduk di situ, ya, ada keberkatan. Sebab tu saya suka ambil wuduk di kolah. Memang digalakkan wuduk di kolah ni selain pada menjimatkan air, dia memang air ibadah seumpama itu memang dia berkah lah. Ada keberkatannya. Ya. Tapi dia tak menghalang kita daripada kena penyakit, ya. Tak menghalang sama sekali. Itu bab ni. Air mustakmal ni air yang kita guna untuk bersuci. Mungkin kita tak ada air untuk buat wuduk lagi sekali, mungkin tidak berlaku. Tapi takut-takut bila kita basuh muka terus basuh tangan, maka tidak sah, ya. Kerana setiap anggota mesti dengan air yang baru. Setiap anggota mesti dengan air yang baru, ya. Dia ambil duduk, pakai paip kan duduk, tapi ada kolah tu ada air, air tu boleh basuh kaki. Kalau dah jadi mustakmal, kalau boleh elakkan. Sebenarnya air mustakmal ni saya nak kata majoriti tak berani juga. Pasal sebagian ulama kata ia sudah tidak mutlak. Tapi sebagian ulama yang lain dia kata masih mutlak. Ya? Sama-sama banyak lah. Saya boleh kata 50-50. Ulama Mesir yang terkenal, Dr. Wahbah Zuhaili, pernah dengar? Dia pernah datang ke Malaysia pada tahun 2016, terima anugerah tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa kat dia datang. Kita dalam mazhab Syafi'i, buku beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fiqh Islam dan dalil-dalilnya yang sudah diangkat menjadi encyclopedia. Dia satu buku yang amat bagus sekali. Mesti memang kita rujuk, boleh. Ya. Dan buku standard mazhab Syafi'i yang paling moden adalah buku karangan anak beliau, Muhammad Az-Zuhaili. Dia Wahbah Az-Zuhaili, anak dia Muhammad Az-Zuhaili. Sama-sama tokoh besar. Kemudian dah meninggal lah, rahimahullah. Anak dia masih hidup lagi, ya. Dia pun sama, walaupun dia tokoh besar, ulama daripada Syria, memang kita tahu dia mazhab Syafi'i. Dia pun tulis buku fiqh mazhab Syafi'i. Ada beberapa jenis kitab yang dia karang. Saya perujuk buku fiqh beliau juga. Selain pada fiqh encyclopedia yang tadi, dia pun karang fiqh Syafi'i yang mudah, At-Taisir, Fiqh Syafi'i Al-Muyassar, Simplified Fiqh Syafi'i. Kita dulu rujuk buku itu juga kan. Tapi beliau juga berpegang air mustakmal masih mutlak. Dia kata yang paling kuat hujah dan dalil ialah air mustakmal masih mutlak. Dia lah yang boleh tokoh besar, ulama moden, dia bermazhab Syafi'i of course. Tapi dalam bab ni dia cenderung mengatakan bahawa air mustakmal tidak mutlak. Dan saya pastilah orang yang belajar fiqh secara mendalam, hari ini memang kita lebih kata air mustakmal tidak mutlak. Walau bagaimanapun, kita meraihkan jugalah mazhab Syafi'i yang mengatakan air mustakmal itu mutlak. Jadi jangan kita berwuduk dengan air yang sama. Kita dah basuh muka, air basuh muka, kita nak buat basuh tangan, jangan. Kita dah basuh tangan, air basuh tangan nak buat basuh kepala, elakkan. Mungkin setengah ustaz tu dia kata okey je. Mungkin dia pegang kata air mustakmal suci dia tu. Tapi kalau boleh kita ambil air yang baru lah, kalau boleh. Melainkan kalau anggota-anggota yang tidak wajib seperti basuh telinga, tak apa. Boleh kita guna sambil kita basuh kepala tu, basuh telinga sekali. Bahkan sebagian ulama menggalakkan basuh telinga sekali dengan basuh kepala. Kerana Nabi SAW bersabda al-uzuna minar ra'si, Sunnah At-Tirmizi. Nabi kata telinga ada daripada kepala. Lepas tu kita tengok sebagian orang wudu kan, dia wudu kepala, cik dia sapu telinga. Saya pun selalu buat. Ada satu kat Indonesia kan, dia punya masjid, ada wudu, ada kolam kan. Kolam dekat dia ambil wudu kan, tapi dekat dalam dekat lantai tu ada kolam air lah. Jadi kita basuh kaki, tapi kita masuk melintas ke tu, tak apa.
kan ambil wudu kan dekat Indonesia kan, dekat Surabaya lah itu. Tak tahu, saya tak pernah pergi Indonesia. Dia dalam masuk buat wudu tu, dia air tu tinggi ni lah. Dia macam dalam kolam. Tapi kita ambil supaya air tu penuh lah kan. Jadi kita nak melintas tu kan, kita meredah air tu Tak lah. tahu. Saya baru ingat ya. 2 qala dalam mazhab Syafi'i 1 hasta setengah saja, tidak banyak. 1 hasta setengah orang yang sederhana. 1 hasta ada daripada hujung jari kepada siku. Lebar dan dalam, dah dikira 2 qala. Ya. Itu yang dalam standard dalam mazhab Syafi'i. Dan setiap mazhab dia ada ukuran dia masing-masing. Ala kulli hal, kalau kita ada satu bekas yang lebar dan dalam dia 1 hasta setengah, sudah dianggap sebagai 2 qala. 2 qala ni tak semestinya qala masjid, qala surau, tu dah berpuluh-puluh qala dah tu. Ni kata 2 qala yang biasa, yang standard dalam mazhab Syafi'i, dia dianggap sebagai 200 kati Baghdadi. Cuma kalau timbang saya tak pastilah yang mazhab Syafi'i ni ke 200 kilo tidak pasti. Ya. Tapi itu dia punya ukuran. Ya. Kalau kita ada satu bekas yang besar, sudah dikira 2 qala. Ya. Tapi air ni sebenarnya as long as air tu dia tidak berubah warna, bau dan rasa, dia mutlak sebenarnya. Ya, saya dah pernah sebut dulu kan. Sebab itu Qardawi dalam bab ni dia kritik jugalah air ni kan. Sebab mazhab Syafi'i air ni dia ketat sikitlah. Dalam setengah keadaan kita boleh ikutlah, tapi dalam setengah keadaan yang lain mungkin kita boleh ambil pendapat yang kata air ni asal tidak berubah warna, bau dan rasa, dia okey, walaupun dia tak cukup 2 qala. Tapi kalau masuk najis-najis yang kecil macam tai cicak, dia dimaafkan. Ya, dimaafkan. Air kita mungkin 1 baldi. Tak cukup 2 qala pun. Baldi mana cukup. Masuklah tai cicak, seketul. Kalau kita ambil wudu, sok. Tak nak ustaz najis tu. Mungkin akan mudarat atas umpamanya, tapi tak ada apa pun. Tapi kalau berwudu dia okey sebab tai cicak ni dia dimaafkan. Seketoi 2 ketoi. Tapi kalau berketul-ketul tidak dimaafkan ya. Kita pun tak tergamak lah kan. Kalau nak ambil wudu juga, mana tahu kan. Ada orang nanti ya. Ada orang dia semayang pijak tai cicak. Lepas semayang dia tengok kat tapak kaki dia ada tai cicak, semayang balik dia. Sia dia kan, pernah dia. Tapi mudah-mudahan berpahala lah di sisi Allah. Tapi sebenarnya tak perlu kotor kalau kita terpijak najis yang sedikit. Contohnya macam tai cicak. Sematalah tai cicak ni termasuk dalam najis-najis yang suka dielakkan. Pasal dia ada kat rumah kita, ada kat surau, ada kat masjid, ada terpijak kita tak perasan. Okey je. Jadi tak perlu kotor lah ya. Lepas tu kita tahu. Ya Ji. Kalau kita masuk kaki dalam kolam, Masuk kaki dalam kolam? Janganlah. Dari sudut air tu memang dia tidak menajiskan, tapi dari sudut adab tak baguslah. Of course lah macam kita komo. Boleh tak ustaz saya komo saya hack dalam kolam wali. Boleh kolam wali. Memanglah tak najis. Air yang kita komo mulu itu bukan najis, tapi aduh, janganlah macam tu kan. Mungkin bila kita ambil wudu kan. Bila kita ambil wudu macam air basuhan tangan kita, ya, kalau tangan kita bersih lah, boleh je kita ambil dalam kolam tu, tak ada apa pun. Kalau muka kita bersih, boleh je kita ambil walaupun air tu menitis. Tapi kalau saya ambil wudu, saya akan pastikan air wudu saya tak jatuh balik dalam kolam tu kerana isu kebersihan. Isu najis, of course dia tidak najis dan tidak menjadikan air itu terhalang untuk kita bersuci. Tapi dari sudut kebersihan, sebab kita daripada luar, muka kita kadang-kadang ada kuman, tangan kita ada kuman. Jadi saya akan ambil wudu guna kolam, tapi saya akan pastikan air lebihan wudu saya ni dia tak meniti balik dalam kolam. Tapi kalau saya tengok orang tu ambil wudu, meniti ambil masuk, saya tak larang lah. Tapi saya akan pastikan. Jadi air mustakmal ya. Kenapa ulama kata air mustakmal tak boleh kita guna untuk bersuci? Kerana ada hadisnya. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, kata Nabi, la yahtasilanna ahadukum fi ina'i wahid wa huwa junubun. Janganlah seseorang itu mandi dalam satu bekas dalam keadaan ia berjunub. Zahir hadis ini menunjukkan bahawa kenapa Nabi larang?
Kerana tidak mahu menjadikan air itu sebagai mustakmal. Kita mandi dalam satu bekas yang kecil, air itu kita mandi jatuh, kita mandi lagi. Nabi larang, menunjukkan ia tidak sah. Menunjukkan air mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Zahir hadis itu memang macam tu. Tapi disebabkan sebagai ulama melihat larangan itu tidak semestinya untuk menjadikan air itu mustakmal, tapi juga untuk mengelakkan air itu daripada tercemar. Sebab tu jangan mandilah satu bekas dalam keadaan kita hadap besar. Bukan hanya mustakmal tu, tapi takut tercemar. Sementara hadis telaga Butu'ah tu yang saya cerita dulu tu, hadis tu lebih kuat, di mana bila macam-macam dia buang dalam telaga tu, bila sahabat tanya, Nabi kata air kalau tak berubah okey je kan? Jadi tidak ada masalah sama sekali. Walau bagaimanapun, elakkanlah kita menggunakan air mustakmal dalam anggota-anggota kita wuduk atau kita mandi wajib. Jadi kalau kita basuh muka, basuh tangan, ambil air yang baru lah. Ya. Baik, air musyammas. Nanti air laut sampai. Air musyammas dulu saya dah komen ya. Yang ditanya air, siapa tanya itu? Air panas kan? Air musyammas ni air yang panas terkena matahari dan dia berada di dalam bekas. Kalau dia panas terkena matahari tapi dia sungai, dia bukan musyammas. Ataupun dia air kolam. Air kolam terdedah dengan matahari tapi dia tidak bukan musyammas kerana dia air yang expose, dia terdedah, dia terbuka. Air musyammas ni ialah air terkena matahari dalam keadaan dia berada dalam bekas-bekas yang kecil, terutama bekas-bekas daripada besi, daripada logam-logam yang lain selain daripada perak dan emas. Kalau perak atau emas dia tak jadi musyammas. Dia mesti selain daripada emas, macam besi ke apa kan. Kerana air musyammas ni dia air mutlak, tapi sebagai ulama kata makruh kita gunakan kerana takut-takut ia akan memudaratkan kulit kita. Sebab itu yang standard dalam mazhab Syafi'i, air musyammas makruh. Air terkena matahari sedangkan dia berada dalam bekas-bekas yang kecil ya. Kerana Nabi ada larang. Dalam hadis Aisyah dan Umar Al-Khattab dalam Sunan Al-Baihaqi, Nabi kata la taf'ali fa innahu yurisu baras. Nabi kata jangan guna air ini, dia akan menyebabkan penyakit sopak. Ya. Sebab itu yang standard dalam mazhab Syafi'i, air musyammas makruh. Tapi bila datang Imam Nawawi rahimahullah, dia bangkit, dia kata tidak makruh kerana hadis ini tidak sahih. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah kata makruh-makruh ni kena tanya doktor. Kalau doktor kata memang tabib, zaman dulu panggil tabib. Kata Imam Syafi'i fa innal ma'al musyammas makruh min jihati tib. Air musyammas ni makruh tak makruh kena lihat dari sudut perubatan. Kalau betul hak Nabi kata tu, baru dia makruh. Kalau tak betul dia tidak makruh. Dan hadis itu tidak sah. Ya. Satu lagi air musakhan. Bawah tu air musakhan. Air panas juga, tapi yang panas dengan api. Pak tadi panas dengan matahari. Pak ni hak panas dengan api. Oh, kita bakar dalam periuk, gelegok gudu agak-agak suam, kita guna untuk wuduk atau mandi wajib. Tidak makruh. Walaupun segelintir kata makruh juga, tapi majoriti termasuk standard dalam mazhab Syafi'i tidak makruh. Kerana sahabat Nabi Umar Al-Khattab dan Ibnu Umar anaknya, dan mungkin ada sebagian sahabat yang lain seumpama dia pada Musannaf Ibn Abi Syaibah dan Sunan Al-Baihaqi, mereka berwuduk dengan air yang panas seumpama itu. Kerana negara Arab dia ada waktu panas, dia okey. Tapi bila mari musim-musim sejuk, mereka akan memanaskan air dalam bekas dan mereka akan mandi daripada itu normal, that is normal. Ya. Maka dalam setengah-setengah keadaan dia boleh memudaratkan diri juga, maka tidak boleh ya. Jadi air water heater dia sama dengan air api lah. Tidak makruh. Melainkan kalau panas sangat boleh mudarat kulit, makruh lah. Ataupun kalau mudarat sangat boleh diharam. Tapi kalau panas kompor okey. Dia tetap tertaluk kepada hukum air musyammas. Sebab dia air kerana api. Elektrik tu api kan. Okey je. Tak makruh, tak makruh. Tak kurang pahala, sama saja. Ya. InsyaAllah. Azan dulu. Tanya dulu boleh. Bau? Masak. Hati yang saya bagi tahu.
La ilaha illallah. Allahumma rabbana tashaqqaq. Okay, baik. Haji tanya tadi air yang apa tadi? Air perigi yang dah berbau masam. Okey, pertama ialah air-air yang terbiar lama sehingga berubah warna, bau dan rasanya secara genuine, secara original. Mana tak ada kita masukkan sesuatu atau termasuk sesuatu. Memang semata-mata bau. Itu dalam fiqh disebut sebagai al-ma'ul ajin. Dia panggil al-ma' al-mutaghayyir litulil mukus. Air yang berubah sifat kerana dibiarkan lama atau terbiar lama. Bukan kita masukkan sesuatu atau termasuk sesuatu. Memang dia tiba-tiba kejadian macam tu. Kita tak tahu kan. Air telaga ke, air apa ke, air dah bekas ke, kita biar lama. Contoh air lah. Kita buang baldi. Maybe after 1 or 2 months, dia akan jadi kat warna hijau. Atau akan jadi warna kuning. Pasal dah ada kelada sikit-sikit kan. Kita cium-cium pun, bau pun macam dah busuk sikit. Air seumpama itu, kalau kita berwudu, sok wudu. Air yang terbiar sehingga berubah warna, bau dan rasa. Dengan syarat kita tidak memasukkan sesuatu ke dalam. Dia terbiar dengan sendiri. Maka okey. Sebab air ni dia ada sifat dia juga. Kan? Bila kita biarkan dia bau tu, masam tu, kalau memang masam memang kelada, okey. Kecuali kalau masam orang pergi masukkan benda kat dalam tu, maka tak boleh. Boleh, okey. Okey je. Air sikit ke, air banyak ke, kalau dia berubah warna, bau atau rasa dengan sebab dia terbiar, itu disebut sebagai al-ma'ul ajin. Maka air seumpama ini dia beri kelonggaran, dia masih mutlak di sisi majoriti para ulama. Bahkan Al-Imam Ibn Muzi kata sudah ijma', yang ini sepakat ulama. Kalau tak 100%, 100% pun 99%. Ulama kata air yang seumpama ini boleh digunakan untuk kita berwudu. Kerana air kita biar lama kan, dia bekas. Saya tuan-tuan, hati-hati. Macam kat rumah saya, rumah sekarang okeylah ada tangki, kat rumah dulu tak ada tangki. Jadi saya kena taruh dalam baldi-baldi. Tapi tak adalah tak ada air sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kadang setahun 2 kali tak ada air. Jadi air dah 6-7 bulan dalam bekas. Bila kita buka memang dia ada bau sikit. Dan memang dia macam berkelada. Tapi saya takkan buang air. Saya masih buat mandi, tapi saya akan bilas dengan air yang bersih. Sayang tuan, itu tak ada dalam bekas besar kan. 3-4 bekas belakang rumah. Tak buang. Air dah mahal, tinggal free. Saya tak buang, saya akan gunakan. Ya. Apa ni? Tanya apa tadi? Kenapa? Tak apa. Kerana itu air-air yang dimasuki benda-benda yang sama sifatnya. Contoh air yang dimasuki pasir lalu merubah warna, bau atau rasanya, dia is okey. Kerana air dengan pasir ni dia satu sifat. Dia air daripada tanah tu kan? Maka dia okey. Sama juga dengan air yang dimasuki garam. Air dalam mandi kita tumpah garam sikit dua semua. Maka tak apa, kerana air dan garam dia satu sifat. Air laut kan, maka dia okey. Air bawah. Kenapa? Air banjir. Air banjir, kalau air banjir okey je, tak ada apa. Dia longkang, kalau bau busuk tak boleh lah. Sebab longkang tu takut campur dengan air atau sopong. Tapi kalau banjir lah keadaan biasa kan. Takat lumpur-lumpur okey. Air dimasuki tanah bersih, okey, air mutlak. Walaupun sudah berwarna kekuning-kuningan, tapi kerana warna tanah dengan air dia satu sifat. Tanah dengan garam dia satu sifat. Ya. Tanah dengan batu, air masuk batu, contoh. Sehingga kadang-kadang nampak bau rupa dia macam dah berubah kan. That's okay. Hatta kalau air itu dimasuki benda-benda yang suci, tapi sikit saja. Macam berubah, tapi tak adalah berubah banyak sangat. Contohnya baldi kita bubuh benda. Contoh dia macam ni je. Nabi SAW dia mandi di dalam bekas, yang mana bekas tu dia guna untuk taruh gandum. Kerana Nabi Yaktasil
Wa maimunah min ina'in min fihi qas'ah min asad al-ajin. Kata Ibn Abbas, Sunnah Nabi Syaibah. Nabi dan Maimunah dia mandi dalam bekas, yang mana bekas itu digunakan untuk meletakkan kandung dan masih ada kesan-kesan kandung pada. Maksudnya kalau bekas tu berubah sikit-sikit dengan benda bersih, maka dia tak ada apa. Ya, tidak apa. Mungkin bekas kita tu kita buat isi minuman, kalau kita buah air kosong kan, adalah sikit-sikit bau dia, maka dia okey. Jangan sampai banyak sangat sehingga betul-betul merubah warna bau dan rasa, tak boleh lah. Ya. Ini kalau masuk benda-benda bersih ya, ada kelonggaran di situ. Ya. Islam ni tak ada lari sangat. Ya. Janji kata tadi air-air tanah kampung bau masak, tak boleh lah, mutlak. Kerana memang nature kat situ memang macam tu. Ya. Boleh jadi kita gali di satu tempat tanah tu memang dia kawasan tu masak, air confirm boleh jadi masak, tapi dia masih sifat air untuk di kawasan tu. Kita pergi gali kat tempat lain pula, kawasan tu air manis. Kadang-kadang air ada rasa masin, kadang-kadang air ada rasa manis, kadang-kadang air ada rasa masam, ada rasa payau, macam-macam. Kerana bumi ni dia lain-lain. Air semua berasal daripada bumi. Sebab tu tanah kalau dia masuklah air, that is fine. Kalau kita ambil wuduk, kita gunakan paip orang lain kan tanpa pengetahuan dia. Itu disebut sebagai al-wudu awil iktisal mimma'il makhsub. Berwudu atau mandi wajib daripada air yang dirampas. Dulu dia bincang kalau kita ambil air itu tanpa keizinan tuannya, itu disebut sebagai air yang dirampas, air maksud kita ambil. Ataupun tuan dia tahu tapi kita ambil secara keras, itu seumpama itu. Kita dalam mazhab Syafi'i, air seumpama ini kalau kita wudu sah. Ambil itu berdosa, tapi wudu sah. Kalau ikut Al-Imam Ahmad rahimahullah, air-air yang tidak halal seumpama ini tidak sah. Kita ambil wudu daripada air orang punya tanpa keizinan tuan. Wudu tu tidak sah di sisi dia lah. Tapi mazhab Syafi'i sah. Curi benda lain, wudu benda lain, dia kata. Asing-asing tu. Macam dekat kampung kan, orang solat jenazah kan. Rumah tu kosong. Dia tak tahu lah, tapi dia ambil wuduk kat situ. Itu orang tahu rumah tak tahu. Dia kena tengoklah kalau kita ambil wudu daripada tempat yang kita yakinlah tuan rumah kalau kita ambil wudu dia tidak marah, maka tidak mengapa. Tak jadi syarat kita minta izin dia. Contoh kita pergi di suatu tempat tu ada telaga. Untuk kita ambil wudu dalam telaga tu tak perlu minta izin tuan. Kalau kita yakin ataupun sangkaan berat bahawa tuan dia tidak marah. Seumpama telaga-telaga yang ada di tengah jalan, macam itulah cerita dia. Jadi mana kata sebaik-baiknya kita minta izin lah. Tapi kalau kita tahu tuan dia tak marah, maka dia is fine. Dia samalah air yang tidak dibenarkan atau tidak diminta izin. Sama juga sembahyang dalam pakaian yang dicuri. Orang faham tu, sah ke tak sah? Zat Syafi'i kata sembahyang lain, curi lain. Curi berdosa, tapi bila dia sembahyang sah. Imam Ahmad kata anak murid dia tak sah. Sembahyang tu tak sah, kena kotor balik. Mungkinlah tak berlaku, tapi sebaik-baiknya kita nak guna harta orang walaupun air minta izin. Itu lebih baik. Ya. Kita macam kat flat-flat ni kan, dia tak ada pipe yang semua orang boleh guna. Tak ada. Saya tak ingat dulu saya duduk kat flat juga. Saya tak ada kot. Ada kan? Tak ada. Ada dibuat pipe. Kalau ada kat surau je lah. Ada buat pipe tapi kunci lah. Orang kita tuan-tuan, ini salah ustaz jugalah. Ustaz-ustaz yang ada buat perubatan Islam kan, dia suruh orang tu pergi ambil air kolam kat 7 masjid lah. Itu dia kira mencuri ke tu ya. Jangan ambil air kolam, air paip masjid surau suka-suka. Minta izin ya, daripada mengurusi ke, daripada imam ke. Minta izin lah. Saya nak ambil air ni 2 kolam. Imam kata ambil lah. Jangan main ambil itu saja. Itu
Itu bukan pasal itu air sedekah tu. Oh, masuk kereta. Oh, melampau. Ada orang buat macam tu. Air sebab masuk kereta. Ha? Tak boleh. Kalau kita letak RM5, RM10 sebagai bayaran, Sebagai bayaran. kita terima, kita kena Mungkin boleh, mungkin. Saya tak pastilah, mungkin insya-Allah. Tapi kalau ambil saja takut-takut memang tak boleh lah, masa tu air orang ramai. Sebaik-baiknya minta dengan imam. Sebaik-baiknya. Lepas tu nak sedekah lah. Tapi jangan ambil air sebanyak. Kena minta pasal hak orang. Boleh kita ambil hak orang? Kita main bagi duit gitu je tanpa kita minta izin. Boleh? ini umum ni. Ha? Ini yang hak umum. Hak umum lagi bahaya daripada hak individu. Dah boleh bayar. Allah Ta'ala alam lah. Tak ada betulan yang khusus tu. Hak umum dibayar. Itulah. Tapi kalau saya tak galakkan. Nak ambil, minta izin daripada imam atau sultan. Kita nak sedekah, nak bagi duit, itu soal lain. Tapi pasal kita nak bawa keluar benda yang hak di sini, ada pengurus tu. Itu lebih baik. Antara fight yang tuan punya yang tak ada. Ha? Antara botol yang kita guna yang tuan punya, mana betul dia? Tak faham macam mana? Antara fight yang tak, kita tak tahu tuan yang tuan dulu ya. Ha? Kita ini tak boleh kan? Ha? Antara botol yang kita ada, mana yang lebih bagus? Saya tak faham lagi tu. Kes siapa ni? Orang yang tadi sampai air kita tak tahu berapa punyanya. Kan dia ada buat air beneran, betul. Mana nak jaga dulu air beneran ke air buat tadi. Jadi, macam mana saya? Ustaz, susah saya nak faham ni. Yang pasal saya cakap tadi Ustaz. Aha. Dia ambil tuan orang punya lah. Aha. Tapi dia ada air botol. Air beneran betul. Dia punya. Dia punya. Okey, air kita ada air kita sendiri. Air botol. Okey. Kita nampak black fight itu. Kita nak ikut soalan ni. Aha. Mana lebih afdal? Kita berikan yang tuan punya tak berikan. Pipe tu siapa punya? Kita tak tahu. Oh, tak tahu tak boleh dah. Ambil yang kita punya lah. Ya. Boleh berlaku gitu ke? Bukan tahu kan? Yalah, mungkin lah. Kadang-kadang banyak kes tak berlaku pun, tapi tak tahu kan. Mana tahu boleh lah. Ya. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Ada, insyaAllah ta'ala. Satu lagi tadi, air laut tadi saya komen akan datang saja. Air laut ni memang majoriti ulama mengharuskan ia adalah air mutlak. Ya. Cuma ada segelintir lah dia tidak mengharuskan. Di kalangan tabi'in, nama dia nama dia Sa'id Ibnu Musayyab. Dia ni tabi'in yang famous dan terbesar juga. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak menerima hadis-hadis yang mursal melainkan daripada beliau. Dia ke top tabi'in. Tabi'in yang top lah, Sa'id Ibnu Musayyab. Walau bagaimanapun dia tidak mengharuskan berwuduk dengan air laut. Kenapa jadi macam tu? Sebagai ulama kata beliau tidak mengetahui akan hadis Nabi yang membenarkan. Sama juga di kalangan sahabat Nabi ada dua orang yang tidak membenarkan. Itulah Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Sama juga kata ulama kita, antaranya Imam Nawawi rahimahullah, jika benar ini adalah fatwa daripada mereka, kemungkinan mereka tidak mengetahui akan hadis yang Nabi SAW membenarkan. Boleh berlaku ke macam tu? Boleh berlaku. Zaman Umar Abdul Aziz, dia azan sebelum solat hari raya. Dia azan di tempat dia. Ada tempat dia tu dia azan. Umar Abdul Aziz, Amirul Mukminin, kan? Jadi sebagai ulama kata, umpama Imam Nawawi, jika sahih ini berlaku pada zamannya, kemungkinan tidak sampai kepadanya akan larangan azan ataupun keadaan sunnah tidak azan ketika hari raya. Dia berlaku. Kata An-Nawawi, sah al-khabar lam yablughu tilka sunnah. Jika benar khabar ini, mungkin tidak sampailah sunnah Rasulullah kepadanya. Dalam hal dia boleh berlaku dia. Dia bukan macam hari ni, benda semua kita boleh tahu, boleh cek, boleh tengok, tekan saja dah boleh tahu kan. Jangan ada luta nak pergi cari satu-satu hadis kan. Hatta Umar Al-Khattab, walaupun dia bersama dengan Rasulullah, tapi dia masih bertanya sahabat yang lain, apa ya yang Nabi baca ketika sembahyang hari raya? Dia tanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni sahabat Nabi juga. Kata Umar tak tahu apa yang Nabi baca. Mungkin dia tahu, tapi dia nak
kepastian, atau mungkin dia lupa. Dia bukanlah sentiasa bersama Rasulullah setiap tahun untuk sembahyang raya bersama baginda. Kadang-kadang tak bersama kan. Jadi itu benda biasa. Ada benda-benda yang macam ni kan. Ulama kita tak kata mungkin tak sampai hadis kepada. Jadi itu benda biasa. Air laut ni confirm boleh. Jadi tak ada masalah dia. Boleh, cukup aja ya. Kita sambunglah masa yang akan datang. Air najis lah saya urai sikit, InsyaAllah ta'ala. Lepas tu kita masuk sambungan-sambungan. Ada lagi satu su'ur. Su'ur ni ialah lebihan air yang digunakan oleh seseorang. Apa hukumnya? Ya. Ini pun satu perkara yang menarik juga untuk kita bincang. Kerana ada setengah-setengah air lebihan yang diminum oleh manusia. Boleh ke tak boleh? Kan? Ataupun kita nak ambil wuduk daripada bekas orang kafir. Boleh ke tak boleh? Kan bekas dia kan buat bubur. Kan? Buat bubur. Makanan yang haram-haram kita boleh tahu kan? Ya. Dulu timbul lobi ni kan. Lobi apa? Lobi layan diri ni kan. Kalau kita basuh baju campur Muslim non-Muslim. Ada penyelesaian. Tak ada masalah sama sekali, insya-Allah taala. Aku lupa azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pengajian kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.